Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Suzuli selaku GPK Pentadbiran, Cikgu Faisal selaku GPK PKM, Cikgu Rahim selaku GPK Koko, rakan-rakan guru, AKP serta pengawal keselamatan yang mengikuti taklimat pada hari ini. Taklimat ini diadakan adalah berkaitan dengan program vaksinasi murid berumur 5 hingga 11 tahun yang akan diadakan di SK Sri Puteri pada hari Ahad 13 Februari bermula pada pukul 8 pagi. Okey, terlebih dahulu ingin saya terus kepada jawatan kuasa program vaksinasi murid yang berumur 5 hingga 11 tahun. Pengerusi saya sendiri, Timbalan Pengerusi Cikgu Faisal selaku GPKM, Naib Pengerusi Cikgu Suzuli dan Cikgu Rahim, Setiausaha Cikgu Hazrin Hani. Tugas setiausaha selain daripada melabel, Cikgu Hazrin juga dikendaki untuk membuat laporan bergambar setelah selesai program. Akan terdapat beberapa stesen dalam pusat vaksinasi kita pada hari ini. Okay, di mana Encik Samsul bin Mat Saleh akan bertugas di stesen 1 iaitu di Pondok Pengawal. Encik Samsul dikendaki untuk memastikan hanya ibu atau bapa dan murid yang hendak divaksin masuk pada satu-satu masa dan juga memastikan ibu bapa scan MySejahtera. Okay, kalau dia perlu untuk scan suhu, maka scanlah suhu. Cikgu Samsul akan diselia sama oleh Cikgu Rahim selaku penyambut tetamu di sesi 1. Kemudian ibu atau bapa dan murid akan bergerak melalui gajah menyusu laluan murid ke stesen 2 di mana Cikgu Hazrin Hani akan menunggu ibu atau bapa dan murid di situ dan Cikgu Hazrin akan mengedarkan dan menerangkan tata cara pengisian borang kebenaran. Okey, kemudian kalau dia belum isi, maknanya dia kena bergerak ke stesen 3 untuk mengisi borang tersebut. Hanya 6 tempat disediakan untuk ibu bapa mengisi. Jadi kalau ke-6 tempat tu dah penuh, maknanya yang lain kena beratur dulu di laluan murid. Okey. Apabila dah isi, borang tersebut akan ditunjukkan ke Cikgu Alis Hafizi. Borang yang telah lengkap, Cikgu Alis Hafizi akan cek. Kalau dah confirm lengkap, maka Cikgu Alis akan beri nombor giliran. Nombor giliran itu akan digunakan untuk ruang menunggu di stesen 4. Okey. Kemudian Cikgu Aida akan menjadi usher di stesen 4. Dia akan memastikan ibu bapa dan murid duduk ikut urutan nombor dan arahkan mereka bergerak ke stesen untuk pendaftaran mengikut nombor urutan. Okey. Kemudian ada 3 petugas iaitu Cikgu Farah, Cikgu Nurul Faizin dan Cikgu Siti Namira akan bertugas di stesen 5. Mereka akan mengisi maklumat murid pendaftaran untuk vaksinasi.
Okay. Kemudian Cikgu Rafiz akan mengarahkan mereka yang telah mendaftar ke stesen ke-6. Stesen ke-6 iaitu stesen konsultasi di mana ibu bapa akan tanda tangan borang konsultasi di hadapan pegawai KKM. Okay, sementara menunggu konsultasi, ibu bapa akan duduk di ruang menunggu. Okay, Cikgu Adura akan pastikan murid duduk di ruang menunggu stesen 6 dan apabila selesai konsultasi akan bergerak ke stesen 7. Okay, kemudian Cikgu Azizah akan berada di stesen 7 untuk memanggil murid dan ibu atau bapa ke bilik doktor di stesen 8. Okey, setelah murid disuntik, Cikgu Rahmah akan memastikan murid yang keluar daripada bilik doktor pergi ke stesen 9. Stesen 9 ni untuk Kemas Kini MySejahtera. Okey, yang akan diuruskan oleh Puan Nora, Puan Rohani dan juga Ustaz Syafaat. Okay, selepas dia Kemas Kini MySejahtera, murid tersebut akan berada di stesen 10 di mana Cikgu Mustamah akan memastikan murid berada dalam stesen 10 selama 15 minit sebelum dibenarkan pulang dengan ibu bapa. Okey, di stesen 10 hanya murid saja. Ibu bapa dah boleh berada di ruang lega. Okey, tak perlu masuk dalam stesen 10. Okey. Kemudian apabila selepas 15 minit, murid boleh pulang bersama ibu atau bapa. Okey, lain-lain petugas. Cikgu Zul Hakim akan menguruskan talian internet dan juga talian elektrik supaya sentiasa berfungsi dan tiada gangguan pada hari kejadian. Cikgu Wan Sani pula akan merakam peristiwa. Cikgu Umu, Cikgu Zuhaila, Puan Ziana dan Puan Nur Huda akan mengedarkan makanan kepada semua petugas termasuk guru dan juga AKP yang menjaga kelas. Sarapan pada pukul 7.30 pagi dan makan rehat pada pukul 9.30 pagi. Termasuk juga doktor dan juga para petugas kesihatan. Okey, kemudian Puan Fazila akan bertugas sebagai urus dia di mana jika ada borang-borang yang kurang, Puan Fazila akan cetak di pejabat. Okey, kelas-kelas. Murid tahap 1 menjalani PDPR di mana murid tahun 1, 2, 3 tidak akan hadir ke sekolah. Mereka belajar di rumah. Jadi yang datang ke sekolah adalah murid tahun 6 dan tahun 5 serta tahun 4 murid penggiliran. Tahun 6 INO akan dikelolakan oleh Puan Alina, 6 Inter Cikgu Rashid, 6 Info Cikgu Syahril, 5 INO Cikgu Shirin, 5 Inter Cikgu Rifah, 5 Info Cikgu Mahmud, 4 INO Cikgu Azahan, 4 Inter Cikgu Rafidah, 4 Info Cikgu Normala. Manakala Prasekolah Bistari, Cikgu Hafiz dan juga Puan Noliza, Prasekolah Dinamik, Puan Surya dan juga Puan Izati. Dan 2 orang guru tiada di sekolah iaitu Puan Julina, cuti bersalin dan juga Cikgu Nizam Syafiq akan menjadi pengawas STPM. Ini adalah jawatan kuasa yang terlibat dengan program vaksinasi. Baik. Seterusnya saya terangkan berkaitan dengan pelan lantai. Okey, pelan lantai pergerakan ibu bapa. Okey, dari pondok pengawal
ibu atau bapa dan murid akan melalui laluan murid di stesen menyukat suhu yang biasa di belakang bilik SPVT. Di stesen kedua, Cikgu Hazrin Hani akan menunggu, kemudian mengisi borang di stesen 3. Jika ibu bapa telah lengkap borangnya, terus berjumpa dengan Cikgu Alis untuk diberi nombor giliran dan juga untuk semakan. Kemudian yang belum mengisi borang, isi borang di stesen 3. Kemudian jumpa Cikgu Alis bagi nombor pergi ke stesen 4. Okay, kemudian usher di stesen 4 akan mengarahkan untuk bergerak ke stesen 5 mengikut nombor. Okay. Kemudian usher yang bertugas selesai di pendaftaran nombor 5, dia akan bergerak ke nombor 6 di ruang menunggu ikut nombor juga. Kemudian pergi berjumpa konsultasi ikut nombor, menunggu di ruang nombor 7. Kemudian ikut nombor juga untuk berjumpa doktor di bilik 1 dan juga di bilik 2. Okey. Kemudian dari bilik doktor akan bergerak ke stesen 9 untuk kemas kini mes sejahtera. Kemudian murid akan berada di stesen 10. Ibu bapa akan menunggu di ruang menunggu yang ada. Jika bergejala ataupun murid tak sihat akan berada di bilik Jacob, ruang 11. Okey, selepas 15 minit murid tu boleh keluar pulang ke rumah. Maka selesai proses vaksinasi bagi murid-murid tersebut. Okey. Baik. Sekiranya murid ditemani oleh ibu dan bapa serta keluarga dia, maka hanya satu orang sahaja akan dibenarkan untuk bergerak masuk bersama murid. Yang lain akan berada di kanopi murid menunggu ibu bapa waktu balik. Jadi jangan benarkan semua masuk sebab dia akan jadi crowded. Okey. Nombor giliran akan disediakan oleh Cikgu Hazrin. Cuma kalau boleh petugas di stesen tu, petugas usher di stesen kena ada nombor. Kena ada satu clip file untuk kita sebut nombor. Jadi kalau ada nombor 1, 2, 3 kita dah siap potong. Seterusnya nombor 4 dan seterusnya lah sampai lebih kurang dalam 130 orang. Okey, murid-murid yang telah mendapat nombor tu, nombor akan dipulangkan di stesen 10. Dengan Cikgu Mustamah apabila selesai vaksin. Dan nombor tersebut akan digunakan untuk vaksin dos yang kedua. Okey, jadi saya rasa itu sahaja taklimat saya pada hari ini. Dan program vaksinasi ini dijangka tamat pada pukul 10. Jadi guru-guru kelas, guru-guru yang bertugas di kelas mohon untuk berada di kelas pada bermula 7.30 sehingga selesai proses vaksinasi. Jadi sehingga murid rehatlah ya. Dan sila pastikan semua mengikut prosedur yang ditetapkan. Kemudian sila pastikan makanan diagihkan tepat pada masanya. Kemudian kalau boleh kita tak nak ibu bapa menunggu terlalu lama di satu-satu ruang. Sebab kalau ibu bapa tunggu lama nanti dia akan jadi isu pula. Okey.
Saya rasa itu saja dan kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar. Murid tahun 4, 5, 6 yang bersekolah pada hari tersebut hanya akan sukat suhu di pondok pengawal. Seperti biasa pagi, dia sukat suhu di pondok pengawal, dia akan terus masuk ke kelas. Jadi kalau pagi itu belum ada cikgu datang, dia kena tunggu dekat pondok pengawal dulu sampai ada cikgu rapidah ke siapa yang boleh buka pagar, pintu grill, maka dia akan naik ke kelas. Duduk di kelas, tiada lagi catatan bacaan suhu akan diambil oleh guru kelas. Okey, jadi saya rasa itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.